Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Salam zikir Ibn Adam, Muhammad Jasmani, Muhammad Hassan dan semua muslimin muslimat yang hadir pada pagi yang mulia ni. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT kerana Allah beri pada kita kesempatan untuk hadir dalam satu majlis ilmu pada pagi ni. Mudah-mudahan tuan-tuan yang hadir jangan lupa untuk share video ni kepada teman-teman, sesahabat. Ya, Hanisa Nazar, Latifah, Abu Hassan, tolong share amalan penghapus dosa. Tajuk kuliah kita pada pagi ni, amalan penghapus dosa. Kita nak bincangkan tajuk-tajuk perkara-perkara yang berkaitan dengan amalan-amalan yang akan menyebabkan diri kita bersih. Dalam Islam kita ada konsep taubat, supaya tidak putus harap daripada Allah SWT. Dalam agama lain barangkali bila melakukan satu dosa, seseorang itu kena jumpa dengan guru agamanya, mengadu dosa-dosanya. Tapi dalam Islam ada ilah untuk kita bangun pada waktu malam, bertahajud, sembahyang sunat taubat, memohon kepada Allah keampunan. Ini antara perbezaan antara Islam dengan yang bukan Islam, amat jauh perbezaannya. Jadi tuan-tuan, setiap kita melakukan dosa, tidak ada siapa pun yang suci daripada melakukan dosa. Yang maksum cuma Rasulullah SAW sahaja. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan tidak biarkan saya keseorangan pagi ni. Sampaikanlah video ni, sharelah video ni kepada tuan-tuan kita. Mudah-mudahan setiap kita dapat manfaat daripada perkongsian pagi ni. Pagi ni saya nak bawa tuan-tuan untuk menungi kitab yang tajuknya Amalan Penghapus Dosa. Tajuk buku ni pun dah sangat baik, sangat berkaitan dengan kehidupan kita. Sebelum tu kita berkenalan dengan pengarang kitab ini, namanya Ibn Ad-Dayba'. Namanya Al-Hafiz Abdul Rahman bin Ali bin Muhammad bin Umar bin Ali bin Yusuf bin Ahmad bin Umar Syaibani Az-Zabidi Asy-Syafi'i. Ini seorang ulama besar mazhab Syafi'i yang berasal daripada Zabid. Zabid ni satu tempat di Yaman, tuan-tuan. Beliau terkenal dengan nama Ibn Dayba'. Dayba' adalah gelar datuknya, iaitu Ali bin Yusuf. Menurut bahasa Ethiopia, gelar itu maksud orang berkulit putih. Dayba'. Jadi Ibn Dayba' dilahirkan pada hari Khamis 4 Muharram 866 Hijrah di kota Zabid, Yaman. Ayah beliau musafir ke India lalu wafat di negeri tersebut, menyebabkan Ibn Dayba' tidak pernah berjumpa dengan ayahnya. Kemudian beliau diasuh di rumah datuknya yang merupakan tokoh ulama di Zabid, Yaman. Sejak kecil Ibn Dayba' telah didedahkan pada ilmu agama. Beliau menghafaz Quran dengan 7 qiraat di bawah selian bapa saudaranya Abu Najah. Ini adalah kebanyakan penduduk Yaman sampai ke hari ini mereka menghafaz Quran daripada kecil, menjadi ulama, banyak bimbingan, banyak panduan. Beliau juga mempelajari ilmu nahwu, fiqh, matematik, faraid dan sebagainya. Menjadi satu tradisi ulama terdahulu, mereka mempelajari ilmu faraid dan juga matematik. Jadi bimbinglah anak-anak kita untuk mencintai matematik kerana ia sebahagian daripada kehidupan, tuan-tuan. Assalamualaikum Abu Auni, Ustaz Zawi tadi. Tolong jangan lupa share video ni kepada teman-teman kita. Terima kasih. Pada tahun 883 beliau menunaikan haji dan berjumpa dengan Al-Hafiz Muhammad bin Abdul Rahman As-Sakhawi, seorang pakar hadis dari Mesir yang sangat masyhur. Beliau merupakan anak murid kanan kepada Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani. Pertemuan itu dimanfaatkan untuk membaca berbagai kitab hadis seperti Bulughul Maram dan sebagainya. Inilah sikap para ulama, kalau berjumpa mereka berkongsi-kongsi ilmu. Dalam hidup ni kita akan bertemu dengan orang yang lebih alim daripada kita, maka jadikan dia sebagai guru. Kita jumpa dengan orang yang sama alim dengan kita, jadikan dia sebagai teman. Kita jumpa dengan orang kurang alim daripada kita, bimbinglah ia supaya jadi alim macam kita, tuan-tuan. Beginilah kehidupan di dunia, ya. Tak ada siapa pun yang lebih daripada yang lain. Kalau ada lebih, kita ambil sebagai guru. Jangan kita kecam dia, jangan kita musuhi dia. Ini sifat yang amat merugikan. Kebesaran nama Ibn Dayba' makin hari makin meningkat kerana kepakarannya dalam ilmu-ilmu Islam, terutamanya hadis. Menurut Imam Asy-Syaukani, ini seorang ulama besar daripada Yaman, antaranya merupakan pengarang kepada kitab Fathul Qadir yang selalu saya rujuk dalam kuliah tafsir saya, Melati Sufa'at, Sa'diyah Basar. Jangan lupa share video ni kepada teman-teman kita. Terima kasih semua yang hadir. Baik.
Menurut Syaukani, nama Ibn Dayba' sangat masyhur di Yaman hingga zaman beliau. Nama beliau kekal dikenali sebagai para ulama dan pencinta ilmu. Hari ini kitab beliau yang paling dikenali adalah kitab Maulid Dayba' yang dibaca dalam majlis-majlis peringatan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tentu pernah dengar tentang Maulid Dayba'. Ini merupakan kitab karangan Al-Imam Ibn Dayba' yang menggambarkan kehebatan kehidupan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ibn Dayba' menerima ilmu daripada ramai tokoh ulama. Kebanyakan daripadanya adalah tokoh-tokoh fiqih dan hadis yang terdapat di Yaman. Contohnya Syekhul Faqih Nuruddin Ali bin Abu Bakar bin Khattab, Al-Faqih Al-Alama Jamaluddin Muhammad Tayyib bin Ismail bin Mubaris, Al-Imam Al-Alama Taqiyuddin Abu Hafs Umar bin Muhammad Al-Ash'ari, Al-Imam Muhaddith Abu Abbas Muhammad bin Ahmad bin Abdul Latif As-Sarji, Al-Imam Al-Muqri Jamaluddin bin Tahir bin Jaghman, dan ramai lagi. Kebesaran nama Ibn Dayba' menarik ramai para pelajar untuk menuntut ilmu daripadanya. Tarbiyah dan bimbingan tokoh ini berjaya melahirkan tokoh yang sangat disegani di Yaman. Salah seorang daripada tokoh yang terbesar di Yaman pada zamannya Sayyid Al-Hafiz Tahir bin Husain Al-Ahdal. Ini semua merupakan ulama-ulama mazhab Syafi'i yang terdapat di Yaman, tuan-tuan. Ibn Dayba' telah mengarang buku sejak beliau masih berstatus pelajar lagi. Tengok minat untuk menulis. Kita pada hari ini mudah je nak menulis. Tulis dah dekat Facebook, tulis benda baik-baik, tuan-tuan. Moga-moga satu masa besok ada orang tolong tuliskan untuk kita, tolong karangkan untuk kita, tolong jadikan bahan untuk kita. Mana kita tahu nak menulis pada hari ini tak susah dah. Kalau orang terdahulu kena tulis tangan, kalau salah tulis pula kena padam, kena ada tempat yang baru untuk menulis. Dapat buku pun sangat payah. Tapi kita pada hari ini di mana-mana pun boleh tulis. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Andai digunakan peluang itu, mudah-mudahan banyaklah khazanah yang baik untuk jadikan rujukan umat pada masa akan datang. Rahman Mingan, Muhammad Ahmad, Hasna Wahab, kalau ada peluang tolong share video ni kepada tuan-tuan kita, tuan-tuan perempuan sekalian. Ambil masa sekejap share. Mudah-mudahan ada kebaikan-kebaikan yang boleh dikongsi dalam kuliah ni. Ada banyak di luar sana mereka yang menyampaikan fikrah, idea yang bukan-bukan, yang songsang. Maka menjadi tanggungjawab setiap kita untuk menyebarkan kebenaran, tuan-tuan. Kita pujuk orang untuk mengikuti kebenaran. Pada hari ini orang menyebarkan tentang metafizik, contohnya boleh mengkaji tarikh lahir, melihat tahi lalat, melihat tangan dan sebagainya, boleh menentukan masa depan orang. Macam-macam benda mengarut pada hari ini, tuan-tuan. Apa nak buat? Maka kita yang ada ilmu Islam ni, tuan-tuan, sampaikanlah. Moga-moga tuan-tuan yang tak dapat nak menyampaikan, memanjangkan video ni kepada teman-teman kita pun sudah menjadi satu usaha untuk mertabatkan kalimah Allah, meninggikan kalimah Allah, menghapuskan kebatilan, menyelamatkan manusia dari kesesatan. Baik. Ibn Dayba' telah mengarang banyak buku sejak berstatus pelajar lagi. Minat itu terus berkembang apabila beliau dipandang sebagai ulama tersohor. Buku-buku karangannya meliputi berbagai topik seperti hadis, sejarah, fiqh dan sebagainya. Antara kitab beliau untuk disebutkan di sini Taisir al-Wusul ila Jami' al-Wusul, iaitu fi hadis, Ghayatul Matlub wa A'zam al-Minna fima yaghfirullahu bihi al-dhunub wa yujibu al-jannah. Hadis dan juga nasihat. Ini peranan ulama Yaman, memang hati mereka lembut, tuan-tuan. Mereka mudah untuk membincangkan benda-benda bersifat raqaiq, mengajak kita mengenali Islam, mengamalkan Islam, mengikuti Islam, mengikut sumbernya yang asli, yang betul, bukannya perkara-perkara yang direka-reka oleh golongan tertentu. Inilah kelebihan para ulama Yaman. Misbah al-Mishka al-Anwar min Sihah Hadith al-Mukhtar, Surul al-Mu'minin bi Maulid an-Nabi al-Amin. Ini kitab tentang Maulid. Hadaiq al-Anwar wa Matali al-Asrar fi Sirah Nabi al-Mukhtar, Qurratul Uyun bi Akhbar Yaman al-Maimun, Bughyatul Mustafid bi Akhbar Madinati Zabid. Beliau menceritakan juga tentang Madinah Zabid, iaitu tempat beliau dilahirkan, tempat beliau membesar jadi ulama. Ini antara buku-buku yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Dayba' Al-Yamani Al-Syafi'i. Ini seorang ulama besar mazhab Syafi'i yang terdapat di Yaman. Tuan-tuan yang memiliki kitab ni boleh rujuk. Baik, sekarang saya buka muka surat 11. Tengok surat 11 . Satu hari Rasulullah SAW melihat satu jenazah yang sedang diusung dan dibawa ke kubur. Baginda bersabda, orang ini berehat atau orang lain berehat daripadanya? Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah makna orang berehat atau orang berehat daripadanya?
Baginda menjawab, al-'abdul mu'min yastarihu min nasabid dunya wal 'abdul fajir yastarihu min ibad wal bilad wasyajar wad dawab. Nabi SAW telah bersabda dalam hadis sahih ini, orang yang salih itu bila dia mati, dia berehat daripada segala bentuk kepenatan, kesusahan, kepayahan hidup. Manakala orang yang fasik, orang yang asin, orang yang jahat, mereka itu bila mati, maka berehatlah sekalian makhluk daripada kejahatannya. Allahu Akbar. Amat berbeza orang salih dengan orang talih mati. Kalau orang salih matinya, maka dia akan berehat daripada kepenatan beribadah kepada Allah. Subuhnya ke bangun awal, risikonya untuk dapat penyakit, pergi ke masjid, macam-macam malapetaka yang ujian yang dialami dalam hidup. Orang berhutang tidak mau bayar, dia bersabar, dia berniaga gagal, dia buat satu benda ada kesusahan, kepayahan, nak pergi ibadah haji kena tinggalkan keluarga, macam-macam kesusahan dalam hidup. Maka semua ini menagih daripada seseorang kesabaran, kekuatan. Itu sebab antara doa Nabi kita SAW, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, yang berarti, ya Allah, bantulah aku untuk mengingatimu, bersyukur padamu, baiki amal salihku kepadamu. Ini sikap orang saleh. Kehidupannya adalah kepayahan, kesulitan. Kalau berniaga pula tak terlibat dengan rasuah, maka susah pula nak kaya. Kalau tak kaya, hidup dalam kesukaran, kepayahan, ketidakcukupan, tapi dia bersabar. Semua ini menagih daripada seseorang bersabar, tuan-tuan. Tapi bila dia mati, Allah beri kepadanya segala limpah kurnia, keampunan, keberkatan. Allah beri ganjaran keampunan untuknya, maka gembiralah dia di alam barzakh. Mula daripada masuknya dalam lahat telah menjadi kebaikan, ruang daripada ruang syurga untuknya. Manakala orang yang fasik, orang yang asin, ahli maksiat, orang kafir, kehidupan kat dunia mungkin bergelumang dengan macam-macam nikmat, segala benda di hujung jari kononnya, segala benda nak buat, macam mana nak hidup kalau tak rasuah, dia kata. Tuan nampak tu? Maka hidupnya sedang lenang dengan maksiat kepada Allah SWT. Kadang-kadang orang terlibat dengan rasuah ni bukan rasuah duit saja, tuan-tuan, macam-macam benda lain, tuan-tuan. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Ya Allah, peliharalah kita, anak cucu kita, keturunan kita daripada terlibat benda-benda haram ni, tuan-tuan. Macam-macam segala benda, benda-benda kemewahan, keseronokan, kegembiraan, yang ditawarkan kepada seorang manusia untuk terlibat dalam perkara-perkara yang haram. Allahu Akbar. Tak payah nak cerita lah, tuan-tuan. Benda ni tak sesuai untuk kita cerita, tak apalah. Jadi orang yang ahli maksiat ini hidupnya bergelumang dengan keseronokan, kebahagiaan. Tetapi bila matinya, bermulalah segala bentuk kejahatan, segala bentuk musibah, segala bentuk ujian, segala bentuk kepayahan. Barulah ditahu tinggi langit, tinggi atau rendah langit, tuan. Maka dalam hadis ini mengatakan orang yang beriman matinya berehat daripada kesusahan hidup dunia. Tetapi orang yang jahat itu matinya segala makhluk akan berehat daripada kejahatannya. Maka orang berkata, mati juga si fulan rupa-rupanya. Oh, tahu dah mati dia. Baguslah. Tuan-tuan lihat, terbalik di antara orang beriman dengan orang yang fasik, ahli maksiat. Orang beriman tadi matinya ditangisi keluarganya, ditangisi oleh orang-orang baik kelilingnya. Mati dah tuan guru, tuan Allah, tak ada orang ganti orang hebat macamnya. Tapi matinya si fasik, ahli maksiat itu, orang berehat, dah bagus, mati kau. Dulu masih hidup, rajin kau ambil peluang pada orang lain, rajin kau menindas orang lain, zalim kau pada orang lain, padan muka kau. Jadi hadis ini, tuan-tuan, memberi kepada kita satu maklumat, satu informasi daripada Rasulullah SAW. Pilihlah untuk jadi orang yang mana satu. Jadi sebelum terlupa, tuan-tuan muslim-muslimat boleh kat Allah sekalian, kami di Zazan Travel ada memasarkan korma mejol, korma besar dari Jordan, dari Palestin, tuan-tuan. Dari Aghwar, tempat di Jordan. Dapatkan, tuan-tuan, untuk bulan Syaban kita, bulan Ramadan kita tak lama lagi. Inilah korma mejol yang besar-besar, tuan-tuan lihat. Saya buka untuk tuan-tuan makan di tuan, melirik air liur. Tengok ni, cantik dalamnya, menggiurkan, besar. Dalam hadis mengatakan seorang sahabat Nabi yang mulia bernama Abu Ubaidah Al-Jarrah radhiyallahu anhu terlibat dalam satu pembukaan. Mereka hanya makan korma saja seharian, seorang sebiji korma dari pagi sampai ke malam, sehingga Allah menghantar untuk mereka seekor ikan besar namanya Anbar, ikan paus. Saya pernah cerita pada tuan-tuan. Mereka pun duduk di situ selama berbelas-belas hari makan daging ikan paus itu. Sebelum tu mereka hanya makan korma saja. Beberapa minggu, perjalanan tu jauh, mereka makan
kurma sahaja, sebiji seorang sehari. Agaknya inilah kurmanya yang besar tuan-tuan. Kurma majdul. Kempen Rajab kami akan tamat, sehari 2 lagi. Lepas tu akan masuk ke bulan Syaban tuan-tuan. Kami juga ada kurma ajwa dari Madinah yang cantik ni tuan-tuan. Ini sebenarnya atasnya ada selotip sebenarnya. Saya buka tuan-tuan. Mudah untuk kita bawa ke mana-mana. Letak atas meja. Kan bekas seperti ni, kurma ni tak penyek. Banding dihantar dengan kotak dia akan penyek tuan-tuan. Tapi yang ni dia mengekalkan kesegaran, mengekalkan bentuknya, menyelerakan. Tuan tengok saya buka. Ni kurma apa ni? Cantik lagi dalam ni, tengok masya-Allah. Ini kurma ajwa yang Nabi kita sallallahu sabdakan, man tasabbaha bi sab'i tamaratin ajwatan lam yadhuru sumun lasirun. Siapa yang makan kurma ajwa setiap pagi 7 biji, dia tidak akan dimudaratkan oleh apa bentuk racun dan juga sihir sekalipun, sabda Nabi kita SAW. Tuan-tuan, tinggal 2 hari saja lagi untuk kempen Rejab, dan kita menghantar kurma ni secara percuma ke semua tempat dalam Semenanjung, melainkan Sabah Sarawak, Singapura, mereka kena bayar kos penghantaran. Ni setengah kilo. Puas makan tuan-tuan, dalam bekas seperti ni, cantik, tak rosak insya-Allah. Sampai ke rumah kita dengan selamat. Tuan-tuan yang melakukan akikah juga jangan lupa Zazan Travel ada menguruskan akikah di Mekah, di Sudan, di Syria, di Yaman. Di Yaman guru kami Syekh Haidar amat memerlukan bantuan tuan-tuan. Mereka dalam kesusahan yang amat sangat. Mereka berada dalam peperangan yang tak selesai. Kabilah punya peperangan, perang saudara, perang dengan Saudi dan sebagainya. Ada tuan-tuan nak melakukan akikah untuk anak-anak, untuk cucu, boleh lakukan di Yaman. Di Syria pun sama tuan-tuan. Tuan guru kami Quraim Rajih, Syekh Quraim Rajih, amat mengharapkan sokongan tuan-tuan bagi rakyat Syria yang kita bimbang pada hari ini terlibat dengan perkara-perkara yang haram tuan-tuan. Kita bimbang ada mereka terlibat dalam menjual kehormatan diri untuk dapat sekais makan pagi, kais petang makan petang. Amat sukar hidup mereka pada hari ini. Ya. Jadi tuan-tuan melakukan akikah di Yaman, di Syria, di Mekah, di Sudan, dan tuan-tuan boleh dapatkan kurma ajwa dan juga majdul atau makjul dari Zahdan Travel. Terima kasih Hanisa Nazar Akmal Yahya kerana kongsi share video kita pada pagi ini. Baik, harapan tertinggi seorang Muslim adalah dengan meninggal dunia bersama senyuman terukir di wajah, puas selepas mempersembahkan amalan yang terbaik sepanjang hidupnya. Hari kematian menjadi saat yang paling dinanti-nantikan. Kedatangan para malaikat maut disambut dengan kegembiraan. Roh akan keluar ibarat seorang yang hendak bercuti selepas penat bekerja. Allahu Akbar. Inilah kematian orang beriman, kematian orang yang merindui akhirat, kematian orang dalam hidupnya penuh dengan amal salihat. Semua itu tidak mungkin berlaku apabila dosa masih membebankan diri. Kesalahan kepada Allah dan makhluk lain masih membelenggu dirinya, bahkan menjerat lehernya. Apabila malaikat maut datang, dia baru tergerak nak minta keampunan. Dia meminta sedikit masa untuk istighfar dan beribadah kerana dosa-dosa yang terlalu banyak dilakukan. Namun ketetapan Allah sangat tegas. Bila ajal tiba, maka tidak dapat dimajukan walaupun sesaat ataupun ditangguhkan. Bila mereka meninggal dunia, disebut dalam surah Minun, Rabbirji'un la'ali amalu salihan fima takt kala innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Bila sampai ajal maut, mereka minta kepada Allah untuk kembali walaupun sesaat untuk melakukan amal salih. Masakan mereka akan dapat melakukannya, kerana ketika di dunia mereka tidak pernah menggunakan sesaat, cuma sesaat pun untuk beribadah kepada Allah. Jadi tuan-tuan, orang yang cerdik adalah orang yang menggunakan masa berbaki dan hidupnya untuk mengurangkan dosa dan menambahkan pahala. Tengok ayat ni penting untuk kita fikirkan setiap hari, setiap detik waktu untuk menambah pahala, bukan menambah dosa kering tuan-tuan. Beliau berusaha menggugurkan dosa-dosanya dengan berbagai amalan sebelum beralih ke negeri akhirat. Nabi SAW sabda, Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Maksudnya adalah orang yang bijak itu adalah orang yang sentiasa buat persiapan untuk kembali ke akhirat, manakala orang yang rugi itu adalah orang yang ikut hawa nafsunya lalu dia berangan-angan Allah memberi keampunan untuknya. Yang mana satu kita tuan-tuan? Cikgu Guru Hayat Talib, terima kasih ya. Wanasna Wahab, Marsita Samin, Rafi'ah Muhammad Yahya, terima kasih kerana share video ni. Ustaz Muhammad Hanif, terima kasih semua yang hadir pada pagi ni ya. Jadi orang beriman sentiasa membuat persiapan untuk mati.
mengkoreksi diri, muhasabah, cek. Itu sebab satu masa dahulu kami kempen untuk tuan-tuan miliki planner, yang tujuan planner itu tak lain tak bukan untuk pastikan diri kita berada atas track tuan-tuan, dan dasarnya betul. Andai kita tergelincir, cepat-cepat naik balik semula, supaya ada koreksi ibadah yang kita lakukan dengan duhanya, puasa sunatnya, memberi makan kepada orangnya, membaca Al-Qurannya, mencari keberkatan pada waktu paginya. Semua perkara ini dimuhasabah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan lihat dalam planner yang kami cadangkan sebelum ini, tuan-tuan miliki, ya. Jadi tuan-tuan rahmati dan dikasihi sekalian, di sini terletak kepentingan buku yang berada dalam genggaman saudara-saudara ini. Buku ini membincangkan tentang amalan-amalan dapat menggugurkan dosa, berpandukan kepada hadis Nabi. Penulisnya merupakan seorang ulama yang menguasai ilmu hadis. Beliau adalah guru hadis besar di Yaman, Al-Imam Al-Hafiz Abdul Rahman bin Ali bin Muhammad bin Umar, yang terkenal dengan nama Ibn Dayba'. Beliau seorang murid Syamsuddin Al-Sakhawi, iaitu murid kanan kepada Ibn Hajar Al-Asqalani. Keilmuan beliau pernah dipuji oleh gurunya itu. Sebelum Ibn Dayba', topik yang dibahaskan dalam buku ni pernah dibincangkan oleh Imam Al-Munziri dalam juzuk Al-Ghufran ma taqaddama wa ma ta'akhir. Kitab ni juga dihuraikan oleh Al-Hafiz Ibn Hajar dalam Ma'rifah Al-Khisal Al-Mukaffira lidhunub wal muqaddama wal muakhara. Jadi para ulama menghimpunkan berbagai kitab untuk membantu kita mencari jalan keluar daripada dosa-dosa kita. Maklumlah tuan-tuan, buat dosa ni merupakan satu rasa bersalah dalam hati tuan-tuan, kerana fitrah yang Allah jadikan dalam diri seorang kita akan menyebabkan kita rasa penyesalan, kesukaran, kesulitan apabila terlibat melakukan dosa. Orang yang buat dosa ni hatinya serabut tuan-tuan. Bayangkan kalau seorang itu melakukan dosa kecil sekalipun, dalam hatinya berserabut memikirkan dosa tersebut. Bagaimana pula kalau orang buat dosa-dosa besar yang kadang-kadang tak masuk akal? Bunuh isteri, kambus dalam lubang pula, tanam pula la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Orang yang bunuh budak, celupkan mukanya dalam bekas, tenggelamkan dia, lemaskan dia. Tuan-tuan tengok orang ni hatinya senang ke tuan-tuan? Orang yang mencuri harta orang, yang menipu, scammer dan sebagainya, hatinya senang ke agak-agak tuan-tuan? Walaupun hidupnya limpahi dengan kekayaan, kemewahan yang kita nampak kemewahan, tapi hatinya berserabut ketakutan tuan-tuan. Takut dirompak orang, takut orang bocorkan rahsia, takut orang tangkap, takut anak-anaknya dikidnap orang kerana harta yang tidak berkat, macam-macam benda tuan-tuan. Jadi sebenarnya benarlah sabda Nabi SAW, al-khairu ma tuma'annat ilaihi nafsu wa tuma'anna ilaihi qalbu wa syarru ma haka fi sadri wa taraddada fil qalbi wa in aftaka an-nas aftauk. Sungguhnya kebaikan itu adalah satu benda yang menyebabkan hatimu tenang wahai saudara ketika melakukannya, manakala dosa merupakan satu benda yang kau gusar dan kau bimbang anda diketahui orang, kau berusaha untuk menutupnya kerana kau bimbang diketahui orang, ia sangat memalukanmu. Jadi nampaknya para ulama ramai menghimpun kitab ilmu hadis-hadis yang menceritakan tentang keutamaan amalan-amalan yang menghapuskan dosa, kerana setiap kita ni memang merasa gusar, merasa bimbang, rasa khawatir, rasa takut, rasa sesal atas dosa-dosa yang kita buat, dan kita nak mencari jalan keluar terhadap dosa-dosa yang kita lakukan itu. Saya pernah cerita pada tuan-tuan tentang tafsir ayat ke-15 surah Al-Ahqaf. Wa balagha 40 sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Kisah seorang lelaki datang bertemu dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, seperti disebut oleh Ibn Katsir dan tafsirnya, iaitu lelaki itu bertanya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang perbuatannya membunuh seorang perempuan, dengan berkata, wahai sepupu Rasulullah, saya melakukan satu dosa, iaitu saya membunuh seorang perempuan. Sepatutnya dosa jangan cerita dengan orang, tapi nampaknya orang ni orang jahil. Sebaiknya bila kita melakukan dosa, bangunlah pada waktu malam, bertahajud, mohon kepada Allah keampunan dengan taubat nasuha. Syarat-syarat yang kita pun sedia maklum. Jadi lelaki ini bertanya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu di khalayak ramai bahawa dia telah membunuh seorang perempuan. Ceritanya dia meminang seorang gadis. Gadis itu menolak pinangannya. Tak lama kemudian dia mendengar gadis itu menerima pinangan seorang lelaki lain. Hatinya kecewa, hampa, menjadi marah. Dibunuhnya perempuan tersebut. Maka dia bertanya kepada Ibnu Abbas, wahai sepupu Rasulullah, ada tak peluang untuk aku bertaubat? Ibnu Abbas menjawab, ya, ada peluang untukmu selagi nyawa tidak sampai di tenggorok dan selagi matahari tidak terbit di barat, maka bagimu peluang keampunan di sisi Allah dengan syarat kau bertaubat dengan taubat nasuha. Maka lelaki itu pergi. Ibnu Abbas memanggilnya kembali. Adakah ibu bapa masih hidup? Hidup tak ibu bapamu? Ibu masih hidup? Jawapannya sudah mati wahai Ibnu Abbas. Dia pun pergi.
Ibn Abbas berkata, banyakkanlah amal-amal saleh, mudah-mudahan amal saleh itu menghapuskan dosa-dosa yang kau lakukan. Maka para anak murid pada Ibn Abbas bertanya, apa kaitannya ibu yang hidup ataupun ayah yang hidup dengan dosa yang dilakukan wahai Ibn Abbas? Maka Ibn Abbas membacakan ayat ke-15 16 surah Al-Ahqaf ini yang menceritakan perihal keutamaan buat baik kepada ibu bapa, bahawa ia satu pintu daripada keampunan di sisi Allah SWT dan juga keberkatan hidup. Maka nampak kepada kita tuan-tuan, hati tak senang tuan-tuan buat maksiat, hati berserabut. Walaupun orang semua tidak tahu, tapi hati yang Allah jadikan padanya fitrah itu akan merasa gusar, bimbang, takut, tidak tenteram, tak boleh tidur malam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau orang kafir, mereka fikir ada pula roh orang jahat mengganggunya. Kita orang Islam memang hati tak senang tuan-tuan, kerana fitrah yang Allah bekalkan dalam diri kita ini akan memberontak bila kita terlibat melakukan perkara-perkara yang merupakan maksiat kepadanya. Baik, lihat tuan-tuan ya. Anda mungkin bertanya, apakah semua hadis yang disebutkan dalam kitab ini sahih? Jawapannya tidak. Sebahagian hadis yang disebutkan dalam buku ini lemah, sebagainya mungkar dan palsu, seperti yang anda akan jumpa dalam ulasan di bahagian nota kaki. Perkara ini normal berlaku. Kalau kita baca kitab-kitab hadis, kita akan jumpa dalam bab raqaiq, benda targhib dan juga tarhib, ada cerita-cerita yang berasaskan kepada hadis sahih, ada cerita-cerita pada hadis palsu. Maka menjadi satu inisiatif daripada kami di Telaga Biru, kami menjelaskan kepada tuan-tuan daripada kitab ini, apakah hadis itu statusnya sahih ataupun tidak. Kerana prinsip para ulama, apabila menceritakan perkara-perkara bersifat fadail amal, tasahalna, kami akan mempermudahkan periwayatan. Maknanya ada hadis-hadis yang tidak kuat juga dijadikan sebagai rujukan. Tetapi apabila kami menceritakan bab hukum, amma fil ahkami tashaddadna, apabila kami cerita bab hukum hakam, maka kami akan memastikan rujukan semuanya daripada hadis-hadis sahih. Ini metodologi kebanyakan para ulama dari sudut periwayatan hadis. Maknanya kalau cerita-cerita, kita dibenarkan untuk bawa cerita walaupun daripada sumber yang kurang tepat, tapi kita jelaskanlah periwayatan tersebut. Tapi kalau melibatkan hukum hakam, maka prinsip para ulama mereka hanya akan bawa daripada hadis-hadis yang sahih saja. Baik, Al-Imam Sufyan As-Sawri pernah berkata, khuzu hazi raghaib wa hazi fadail min al-masyiakha, fa amma al-halal al-haram fala ta'khuzuhu illa amman ya'rifu ziyada fihi min an-naqsi. Ambillah hadis-hadis raghaib, iaitu motivasi dalam beramal, dan fadail amal daripada kalangan guru-guru biasa sekalipun. Tetapi dalam bab halal haram, maka janganlah engkau mengambilnya melainkan daripada tokoh yang mengetahui tambahan dan pengurangan. Ini satu metodologi yang penting yang perlu kita faham ketika membaca mana-mana kitab pun ya. Begitu juga Abdul Rahman Al-Mahdi pernah berkata, idza rawaina an Nabi sallallahu alaihi wasallam fil halal wal haram wal ahkam shaddadna fil asanid wa intaqadna fil rijal, wa idza rawaina fi fadail al-amal wal thawabi wal iqab sahalna fil asanid wa tasamahna fil rijal. Kata Abdul Rahman Al-Mahdi, seorang pakar hadis yang sezaman dengan Al-Imam Syafi'i, beliau berkata, apabila kami meriwayatkan hadis daripada Nabi tentang perkara halal dan haram, maka kami akan berjaga-jaga dan mengambil berat bab sanad hadis tersebut, hadis itu sahih ataupun dhaif. Tetapi bila kita membawakan kisah-kisah berkaitan fadail amal, itu kisah-kisah motivasi dalam beramal ini dan ganjaran serta hukuman oleh Allah terhadap dosa-dosa dilakukan, kami akan agak longgar, ada kemudahan. Kami akan bawakan kisah-kisah dari semua orang walaupun hadis itu hadis dhaif. Ini maksud Abdul Rahman Al-Mahdi. Imam Ahmad berkata, al hadis raqaiq yahtamilu an yutasahal fiha hatta yaji'a syai'un fi hukmun. Hadis-hadis yang bersifat raqaiq, iaitu kisah-kisah ini, berpeluang untuk kita permudahkan padanya sehingga diriwayatkan hadis yang mengandungi hukum, maka wajiblah kita ambil daripada sumber-sumber yang sahih saja. Terima kasih Husnida, Azizi, Bangka Simong Jamalia Abdul Malik. Jangan lupa share video ni kepada teman kita ya. Mudah-mudahan ada pahala jariah kita pada pagi ni. Kita mulakan hari kita dengan menyebarkan ilmu. Di luar ada berbagai-bagai sumber, perkara-perkara dibincangkan, kadang-kadang tak ada dalil daripada Quran, daripada hadis. Perkara-perkara yang melalaikan, menghalpakan, menyesatkan manusia. Maka menjadi tanggungjawab kita untuk menyebarkan, luaskan kuliah ni. Tak kira daripada saya, daripada siapa saja para ustaz yang kita boleh ambil ilmunya, maka sebarkanlah tuan-tuan ya. Baik, walau bagaimanapun kita mesti ingat bahawa kebenaran beramal dengan hadis lemah tidak mutlak tanpa ikatan. Mengikut Ibn Hajar Asqalani, hadis lemah yang boleh diamalkan apabila statusnya tidak terlalu lemah, tiada dalil khusus yang bertentangan dengannya, iaitu mu'arid, dan motif beramal hanya untuk berjaga-jaga, bukan kerana meyakini kesahihannya.
Justru di sini dicadangkan kepada para pembaca untuk selalu merujuk semakan hadis yang dikemukakan. Jika hadis itu sahih ataupun hasan, begitu juga status lemah, maka ia boleh diamalkan. Hadis-hadis yang merupakan perkara palsu, mungkar dan sangat lemah, jangan disebarkan, melainkan dengan menjelaskan sanadnya. Ini metodologi, ya. Baik tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, dalam kitab ni juga tuan-tuan akan menemui kisah-kisah berkaitan dengan mimpi. Mimpi bagi para ulama yang menggambarkan luasnya rahmat Allah. Anda boleh menemui mimpi-mimpi yang dinyatakan oleh tokoh yang terkenal walaupun majhul. Sekali lagi diterangkan di sini bahawa kebanyakan kisah dan mimpi tersebut sangat susah untuk dipastikan kesahihannya. Jadi ada kalangan para ulama ni Allah hadiahkan untuk mereka mimpi-mimpi tertentu, maka mereka pun bawa dalam karya mereka, bukan untuk menunjuk-nunjuk, tapi untuk jadikan pedoman. Mungkin bacaan itu pada peringkat awalnya dikhususkan kepada anak isteri, keluarga untuk baca, seorang ayah, sebagai satu ilmu yang dimanfaatkan. Kemudian ada anak murid yang melihat dia perlu untuk dikemukakan, diterbitkan, maka itulah yang berlaku. Kerana kebanyakan para ulama ni adalah mereka yang sangat tawaduk, mereka sangat mukhlis, mereka tak suka pengalaman-pengalaman pribadi itu dijadikan hujah untuk orang lain. Jadi tuan-tuan, kalau kita perhatikan, pengarang menyebutnya bukan dengan tujuan hujah atau dalil. Beliau pasti tahu bahawa akidah dan hukum tidak dibina di atas kisah atau mimpi. Namun demikian, mimpi dan kisah seringkali digunakan sekadar istiqnas. Istiqnas ni makna sokongan, nak menyeronokkan, mengembirakan, menjadi satu galakan untuk kita beribadah kepada Allah SWT. Jadi kisah-kisah yang beliau ceritakan dalam buku ini bertujuan untuk menggalakkan taubat, terus berharap kepada rahmat Allah dan tidak merendahkan para pendosa. Sedia maklum bahawa dalil pada Quran dan hadis berkenaan perkara itu sangat banyak. Kisah dan mimpi hanya sokongan maklumat yang mencantikkan perbahasan agar mudah diingat orang. Mungkin itu sebabnya penulis meletakkan kisah-kisah itu di bahagian akhirnya, bukan di awal kitab. Jadi tuan-tuan, ini merupakan satu mukadimah yang saya kira penting untuk kita memahami kepentingan untuk mendapat keampunan daripada Allah SWT. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawabun. Setiap manusia itu melakukan kesalahan. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawabun. Setiap kita ini melakukan dosa, maka orang yang paling baik adalah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah asas yang penting untuk kita faham bahawa terdapat banyak perkara yang akan menyebabkan keampunan daripada Allah SWT. Itu juga Allah menyatakan pada surah Hud ayat ketiga, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah. Dan hendaklah kamu minta keampunan kepada Tuhan daripada perbuatan syirik, kemudian hendaklah kamu rujuk kembali ketaatan kepadanya. Dia memberi kamu nikmat kesenangan hidup di dunia hingga satu waktu ini tentukan, dan di akhirat pula dia beri pada setiap orang yang memiliki kelebihan dalam amal salih pahala kelebihan yang sangat banyak. Dan surah Nuh pula Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yusil samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Mohonlah keampunan kepada Tuhanmu, sungguhnya Dia Maha Pengampun. Sekiranya kamu buat demikian, maka Dia akan hantar hujan yang lebat untuk kamu, mencurah-curah. Hujan lebat ni berarti kata Imam Qurtubi merujuk kepada rahmat Allah dan kekayaan. Kerana dengan datangnya hujan, datanglah keberkatan, kesihatan, dan hilanglah wabak sebenarnya dengan sebab hujan yang datang. Jadi tuan-tuan, dengan izin Allah SWT, Dia akan beri kepada kamu dengan banyaknya harta kekayaan serta anak pinak, dan Dia mengadakan bagi kamu kebun-kebun tanaman, mengadakan bagi kamu sungai-sungai yang mengalir. Ini semua menandakan rahmat Allah SWT. Jadi tuan-tuan, cukup setakat ini untuk renungan kita pada pagi ini. Dimulakan dengan kepentingan istighfar, kepentingan bertaubat. Kata para ulama, contohnya Imam Nawawi, istighfar tu daripada dosa kecil, taubat daripada dosa besar. Maka kita bila melakukan dosa jangan menangguh. Jangan jadi seperti munafik yang melihat dosa-dosa ibarat lalat yang hinggap di hidungnya, sekali dikibas lalat itu akan pergi. Tapi bagi kita orang beriman, merasakan dosa-dosa sekalipun kecil ibarat gunung besar yang menanti waktu untuk dihempapkan ke atas kita. Demikianlah sebuah hadis sahih daripada Ibn Umar radhiyallahu anhu tentang perihal keadaan orang yang mukmin dengan si munafik dalam melakukan dosa. InsyaAllah tuan-tuan, buku ni satu buku yang menarik tuan-tuan dibaca, daripada karangan Ibn Daibah, Amalan Penghapus Dosa. Tuan-tuan boleh dapatkan daripada www.telagabiru.com.my. Boleh beli secara online dan boleh juga dapatkan daripada Zahzan Travel. Nanti kami post ke rumah tuan-tuan. Ya, tuan-tuan hantar pada ini, esok insya-Allah akan sampai ke rumah. InsyaAllah kita sedang giat melakukan penghantaran ni
untuk tuan-tuan ada kelebihan dalam bulan-bulan yang tinggal ini, bulan Syaban yang tinggal sebelum Ramadan ni, untuk buat koreksi diri, muhasabah diri, peningkatan diri, memperbaiki amal salih di mana ada kekurangan. Jangan lupa tuan-tuan untuk dapatkan kurma ajwa dan kurma mejol. Tinggal 2 hari saja lagi untuk promosi penghantaran percuma bulan Rajab. Dapatkan setengah kilo ataupun 250 gram. Ya, mudah-mudahan Allah berkati kita. Allah tulis pertemuan kita sebagai satu benda yang akan memberatkan timbangan amal salih kita di akhirat. Terima kasih Fairuz Hamid, Fauzia Hashim, Nurul Daud, Mugi Yarti, Rosna Sidah Sahak atas perkongsian video ni kepada tuan-tuan. Jazakumullah wa anna kulla khair. Mudah-mudahan setiap tuan-tuan terlibat dalam menyampaikan kebaikan pada pagi ini. Inilah sedekah kita pada pagi yang mulia ni sebelum amal-amal salih lain kita buat. Tadi kita dah buat sembahyang subuh, mudah-mudahan berjemaah. Kalau tak dapat di masjid pun di surau ataupun di rumah kita bersama keluarga, alhamdulillah. Syukur tuan-tuan. Setakat ini saja dulu untuk perkongsian kita pada pagi ini. Jangan lupa doa yang telah saya pesankan tadi. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Tuhan, bantulah aku untuk menyatimu, bersyukur padamu, memperbaiki amal salihku kepadamu, yang Nabi anjurkan kepada sahabat yang mulia namanya Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Amalkan doa ni setiap kali lepas sembahyang. Hadis ini riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya. Baik tuan, boleh dapatkan buku ni. Nipis je buku ni sebenarnya. Ni tengok, nipis je. Baca satu hari habis. Harganya pun tak mahal, cuma RM25 saja. Dapatkan daripada www.telagabiru.com.my ataupun dengan WhatsApp kepada Zahzan Travel. Nombor telefon ada tertera di bawah. Ya, nanti kita akan hantarkan buku ni terus ke rumah tuan-tuan. Amalan penghapus dosa sangat bagus, sangat penting untuk kita baca sebelum menghadapi Ramadan Al-Mubarak. Persediaan kita untuk memperbaiki amal salih kita dalam bulan pilihan yang terakhir. Tinggal Syaban je, beberapa hari tinggal Syaban tuan-tuan, kemudian kita akan masuk Ramadan. Baik, banyaklah puasa bulan Syaban kerana Nabi kita SAW berpuasa pada sebahagian besar daripada bulan Syaban. Sekian daripada saya. Terima kasih tuan-tuan. Atrukukum tahta riayatillah wa hifzi. Ma'assalamah. Saya tinggalkan tuan-tuan bawah penjagaan, kasih sayang, naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Setakat ini saja dulu untuk renungan kita pada pagi ni. InsyaAllah pukul 10 pagi nanti saya ada kuliah live Facebook, tadabbur surah-surah tertentu di Masjid Jalan Duta, Masjid Persekutuan Jalan Duta, Masjid Biar Persekutuan Jalan Duta. Tuan-tuan tak perlu hadir pun, nanti saya akan highlightkan di Facebook insyaAllah. Pukul 10 pagi, 10 hingga 11 pagi. Sekian tuan-tuan daripada saya. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tamatkan dengan baca suratul Asr dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma ahsina aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ja'alna muqimis salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'ana. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa a'udna bi fadlika amman siwak. اللهم ارزقنا مالا وفعلا فإنه لا يسهل فعل إلا بالمال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah. Cikgu-cikgu, ibu bapa, tuan-tuan, puan-puan yang boleh buat sekalian, jangan lupa anda tuan-tuan perlukan buku-buku latihan, buku teks, buku rujukan, buku teks pun ada, kami ada terbitkan di Telaga Biru. Juga boleh ziarahi www.telagabiru.com.my. Ya cikgu-cikgu, anak kita nak mula start sekolah sekarang. Mudah-mudahan buku-buku ini membantu kalian untuk memberi tanggungjawab kepada anak-anak mengulang kaji pelajaran. Semua buku ada, daripada 1 sampai darjah 6, tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Telaga Biru dah menerbitkan buku Maths, Sains, Geografi, Sejarah, Bahasa Arab, Pendidikan Islam, Bahasa Melayu. Semuanya ada, alhamdulillah. Ya, dengan berkat penglibatan guru-guru yang cemerlang, guru-guru yang hebat, maka kami dapat terbitkan bahan-bahan ini. Boleh dapatkan di telagabiru.com.my. Beli secara online. Terima kasih tuan. Jangan lupa pagi ni sebelum beridah, kerjakanlah sembahyang sunat syuruk 2 rakaat, kerana mendapat ganjaran seperti Nabi janjikan, seumpama menunaikan ibadat umrah lengkap kata Nabi SAW. Ataupun dalam hadis yang lain, ibadat menunaikan haji lengkap kata Nabi kita SAW.
cuma 2 rakaat saja. Mari kita buat. Bagi yang tak ada wuduk, pergi ambil wuduk, sembahyang sunat macam sembahyang sunat-sunat biasa. Boleh baca rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas, selepas Al-Fatihah. Jadi ini permulaan waktu duha, waktu berkat. Lakukan, mudah-mudahan Allah menerima semua amalan kita pada hari ini. Sekian, sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.